mengakhiri Tuan Sri Yang Pertua tak nak cadang untuk bagi bertulis saya punya. Kalau tidak ada bantahan kepada Yang Berhormat serupa. Okey. Izinkan saya untuk mengakhiri penggulungan Jabatan Perdana Menteri untuk agensi-agensi yang berkaitan dikaikan oleh Yang Berhormat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, IPCMC, Biro Hakam, BPA, Biro Pengaduan Awam, Biro Felda dan Pemandu. Menteri, Tuan Yang Pertua, saya nak tahu tentang isu peneliti yang berlaku di Pulau Pinang yang baru-baru ini, pengarah MACC di Pulau Pinang. Sekejaplah, sabarlah. Sabar dulu. Dah jawab dah. Sudah jawab dah, duduk. Pak Yang Baru duduk. Isu ini penting sebab Tak apa. Ya. Boleh tolong jawab. Boleh tolong jawab. Terima kasih. Saya jawab. Tak apa. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Bayan Baru, kes Yang Berhormat telah pun dibuka kertas siasatan. Beberapa saksi telah pun dipanggil. Namun begitu pihak SPRM mendapati bahawa tidak ada asas untuk diteruskan. Ya, tak apa. Saya pun baca kenyataan Yang Berhormat cukup keras menyalahkan SPRM seolah-olah menutup kes tersebut tanpa asas. Sebenarnya Yang Berhormat, kalaupun Yang Berhormat tidak berpuas hati, sebenarnya di SPRM dia ada 5 jawatan kuasa. Setiap kes yang tidak dikemukakan untuk pendakwaan akan dikaji semula oleh satu jawatan kuasa. Maknanya apa juga pertikaian itu boleh dibuka semula, tetapi saya pasti jawatan kuasa yang menilai penolakan satu-satu pertuduhan itu akan berpuas hati. Kerana bila dipanggil, sebagai contoh, ada saksi mengatakan bahawa pemberian voucher itu tidak pun ditanya sama ada dia mengundi Barisan Nasional ataupun lain-lain parti. Maknanya tidak timbul paksaan kepada pengundi tersebut. Ini tidak betul sebab ribuan rakyat di Pulau Pinang, pengundi di Pulau Pinang dapat voucher dan mereka diberitahu. Kejap. Relax. Dengar dulu, kenapa takut fakta ke? Menteri. Takut fakta, dengar. Menteri. The good reputation of MACC is at stake. Menteri, ini adalah penting sebab ribuan rakyat terasa sendiri, nampak dengan sendiri bahawa penipuan pembelian undi berlaku. Jadi ini adalah I want to protect the good name of MACC. Jadi kita mahu MACC buat siasatan secara adil, rakyat di luar boleh nampak bahawa MACC betul-betul buat kerja dengan betul. Inilah yang kita nak. Kalau kita bersedia untuk memberi isi yang baru, kalau perlu kita boleh Yang Berhormat, saya nak beritahu Yang Berhormat, SPRM menerima setiap tahun lebih kurang 12,000 pelaporan sebegini. Hanya 5,000 lebih saja yang berkaitan rasuah. Dalam soal ini, bila dibuka kertas siasatan, ia mungkin pelanggaran lain tetapi tidak merupakan satu pelanggaran di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Itu yang dibuat oleh Pulau Pinang dan kertas itu telah pun diserahkan untuk tidak diambil tindakan. Namun begitu, PPO, satu panel penilaian, boleh buka semula dan melihat segala keterangan yang ada dikemukakan 3 bulan sekali. Tidak timbul soal untuk menutup dan tidak boleh pun menutup. Kerana apa juga perkara yang tidak diteruskan akan dinilai oleh satu panel yang berada di bawah Akta SPRM. Jadi kepada saya, dakwaan mengatakan SPRM melakukan cover up dan sebagainya, itu tak timbul. Sebab memang dibuka kertas siasatan, bukan ditolak mentah-mentah seperti yang Berhormat dakwa. Just penjelasan sedikit saja. Sebab penjelasan tadi, terima kasih Tuan Ketua yang Berhormat Menteri. Penjelasan itu tadi penting sebab ayat yang disebut oleh Menteri dia, siasatan SPRM mendapati bahawa tidak ada kesalahan di bawah Akta SPRM sendiri. Adakah maksud Menteri bahawa
siasatan SPRM tidak meliputi apa-apa kesalahan rasuah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya dengan izin di Election Offences Act. Itu soalan saya minta pengesahan itu. Maksudnya siasat di bawah SPRM saja akta itu dan tidak siasat akta kesalahan rasuah di bawah EOA. Ya. Minta pengesahan dulu. Ya. No, saya tak boleh kata SPRM Kalau hanya tengok. Election SPR kata dia tak ada kuasa, dia serahkan kepada SPRM. Kalau SPRM tak siasat rasuah di bawah EOA atau Election Offences Act, dan siapa akan siasat? SPR tak mau siasat, SPRM pun tak mau siasat. Itu yang kita So saya minta penjelasan. Terima kasih. Yang Muhammad Yang Muhammad pun peguam. Jangan tukar ayat saya tadi. Saya kata tidak ada pelanggaran. Maknanya akta ini melihat segala bentuk rasuah. Walaupun di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya atau mana-mana lain akta dalam negara kita. Cumanya perlakuan itu, apa yang didakwa itu tidak merupakan satu kesalahan rasuah. Jadi maknanya siasatan dibuka. Saya minta maaf, saya sepatutnya tidak mendedahkan bawah 29(4), apa juga hasil siasatan. Tapi saya nak beritahu bahawa siasatan telah pun dibuka dan tidak ada didapati pelanggaran tersebut dan telah pun ditutup. Itu yang dibuat oleh Ketua Pengarah SPRM. Merujuk hanya kepada perkara itu dan dia tak kata AG tolak dan sebagainya. Setakat hak kuasa SPRM, ia telah melakukan siasatan, telah buka kertas siasatan dan telah pun mengatakan tidak ada pelanggaran tersebut. Menteri, kalau tengok Akta Kesalahan Pilihan Raya, secara jelas 10A, Section 10A memang jelas bahawa sebelum atau semasa atau selepas pilihan raya yang akan affect the voters sentiment. Maksudnya ini berlaku kesalahan rasuah. Kenapa tak ada case? Clear case. Dan Saya ini widespread. Ini adalah systematic, widespread di mana satu logistik yang cukup banyak, berjuta-juta ringgit terlibat. Tak mungkin tak dapat bukti saksi yang betul. Menteri. Sorry. Menteri, saya nak dapat pengesahan perkara. Maksud Menteri ialah perkara ini berlaku sahih tapi tidak melanggari undang-undang. Bolehkah saya dapatkan pengesahan? Maksud tu betul? Ini maksudnya. Pertama memang berlaku sebab ada laporan dan ada siasatan. Mana berlakulah. Saya tak kata benda tu tak berlaku. Cuma saya kata kertas siasatan dibuka dan bukan penolakan sebab cover up. Maknanya kalau nantinya PPO panel penilaian merasakan ada kes kepada perkara tersebut, PPO bermerat 3 bulan sekali. Jadi tidak ada masalah untuk perkara ini dibuka semula. Tetapi buat masa ini terhadap isu yang dibangkitkan oleh Bayan Baru dan rakan-rakan yang memberikan maklumat kepada SPRM, itu keputusan seperti yang diumumkan oleh Ketua Pengarah SPRM Pulau Pinang. Jadi saya Tan Sri yang dipertua. Ada, kalau setuju semua saya boleh bagi secara bertulis. Menteri, celah sikit. Celah apa lagi? Celah sikit. Relax lah, apa ni? Boleh ya? Nak celah apa? Nak mengenai perkara apa? Mengenai SPRM. Okey. Saya akan terima kasih kepada Menteri menjawab bahawa semua kes akan dibuka fail. Tetapi malangnya banyak kes-kes ni lama untuk diteruskan siasatan. Seperti kes sempurna. Seperti kes NSC. Sekarang tidak ada siasatan lagi. Kenapa lambat? Sedangkan certain kes dengan izin diambil langkah dengan cepat, diambil tindakan dengan cepat. Sempurna punya kes lama dah. Dibuat laporan sampai sekarang tak ada siasatan lagi. Tan Sri, ini dakwaan rambang macam ni memang susah lah. Sebab saya nak beritahu,
Banyak perkara yang dibangkitkan seolah-olah perseption diberi itu tidaklah betul. Sebagai contoh, Yang Berhormat Kuching, Yang Berhormat Pandan ada sini, Kuching tak ada. Membangkitkan, Kuching beritahu SPRM tidak buka kertas siasatan selama 2 tahun untuk kes Ketua Menteri Sarawak. Pandan pun tanya. Saya nak beritahu, kertas siasatan dibuka sejak tahun 2010. Dan hampir selesai kes tersebut. Saya ada jawapan ni sebab nak beritahu, tapi Kuching tak ada. Tapi Pandan pun bangkit benda sama. Tetapi bila dia kata dalam Dewan selama tempoh 2 tahun tidak buka kertas siasatan, tak betul. Kertas siasatan dibuka sejak tahun 2010. Dan nak beritahu ada 6 kertas siasatan yang telah pun di peringkat akhir, tetapi pengeluaran YouTube yang dikeluarkan oleh Global Witness telah menyebabkan SPRM, walaupun ada setengah pihak kata video tak boleh pakai, tapi kita buat, SPRM buat. Dia ambil balik dan dinilai semula. Tidak dikemukakan terus, tidak diteruskan. Nak beritahu bahawa kita tak pernah mengadakan sebarang cover up. Tapi saya tak berniat untuk menjawab tentang perkara-perkara yang tidak dibangkitkan sebelum ni. Tetapi saya cuma nak beritahu, persepsi sebeginilah yang telah menyebabkan mungkin antaranya apa yang dikeluarkan ini kita tak buat kerja. Jadi pada saya perkara-perkara seperti ini perlu kita elakkan. Akhirnya saya nak beritahu, saya dipindahkan ke JPM, jaga SPRM. Saya jumpa SPRM 6 kali untuk dia yakinkan saya sebelum saya yakinkan Yang Berhormat. Dan saya yakin dengan apa yang dia buat, dan nak beritahu perkara ini sedang kita laksanakan kerana kita serius untuk meletakkan agenda memerangi rasuah itu berada di tingkat paling tinggi. Tan Sri Yang Ketua bagi pihak Jabatan Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Dan dengan itu saya memohon izin untuk menamatkan penggulungan pihak kerajaan dan selamat meneruskan ibadah berpuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih.